بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita sempurnakan tuntutan kita, tuntutan pengajian kita lah tentang ilmu ni. Jadi Alhamdulillah, dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan, COVID ni, kita dah khatam kitab Tauhid dan kita dah khatam kitab Fiqh. Hari ni insyaAllah kita mulakan iaitu dalam bidang tasawuf pula. Dan untuk melengkapkan 3 bidang ilmu yang menjadi fardu ain atas diri kita sebagai seorang yang nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana tuntutan kejadian kita manusia ialah Tuhan jadikan kita liya'budun, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengabdian diri itu tidak akan dapat kita lakukan dengan sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pengabdian yang kita lakukan itu sempurna dengan panduan daripada 3 bidang ilmu lah. Pertamanya Tauhid. Tauhid yang membawa kita kepada mengenal makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut bagaimana ulama-ulama Tauhid. Jadi kita nak beribadat kepada Allah, pertama sekali kita kena kenal Allah Ta'ala itu sendiri sebagai ilah, juga sebagai Rabb kepada kita, sebagai ilah, al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, kerana ternyata secara nakli dan akli itu yang diajar dan yang kita belajar mengisbatkan ilahul haq, Tuhan yang sebenar, al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-sebenar, al-mustahaqqu lil ibadah, yang berhak untuk diibadatkan ialah Allah. Dan insyaAllah dalam hal itu kita telah sempurnakannya melalui ilmu Tauhid yang kita telah belajar dalam masa kita berada dalam PKP ni. Dan bagaimana kita nak buat pengabdian kita itu ialah mesti menepati syariat. Dan syariat iaitu mesti menepati cara, kaedah, kaifiat, syarat, rukun dan adab-adab yang telah pun kita belajar melalui fiqh. Bagaimana kita nak mengabdi, nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita buat itu sah, lepas daripada tuntutan kita belajar fiqh. Dan ni kita nak belajar tasawuf pula. Dan 3 bidang ilmu ini adalah diisyaratkan melalui hadis Jibril itulah. Ketika Jibril datang jumpa dengan Nabi, bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Mal iman itu adalah tauhidnya, mal Islam itu adalah fiqhnya, mal ihsan itu tasawuf. Ihsan. Jadi kita nak sampai kepada
Kerana para alim ulama menyebut ibadat kita tidak akan bernilai kecuali apa yang kita buat itu mencapai peringkat ihsan. Mencapai peringkat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu suhud hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak suhud hati kita, nak ingat hati kita, ini memerlukan hati yang penuh dengan kebesaran Allah. Hati yang tidak ada kebesaran yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang tidak hitam, hati yang tidak gelap. Hati yang tidak dipenuhi oleh titik-titik dosa. Maka penyucian hati ini untuk mencapai peringkat ihsan dalam ibadat, ni kita kena menekuni dalam bidang ilmu tasawuf. Sebab ibadat yang kita buat tanpa ihsan, tanpa hati-hati kita kepada Allah, maka ianya tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sah, tidak ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk. Artinya ibadat kita tu tanpa tasawuf yang sempurna, tidak layak untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ibadat itu hanya sebagai luaran sahaja. Tapi hati kita tidak ta'abbud dengan Allah, hati kita tidak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menghubungkan, nak ta'abbud hati kita kepada Allah Ta'ala itu dan berhubung hati kita kepada Allah, itulah intipati daripada ibadat. Khususnya daripada semaya kita itu, aqimis salata li dzikri. Dan hendaklah kamu dirikan semaya itu, apa matlamatnya? Tujuannya li dzikri, untuk mengingatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat tu intipati daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka mesti kita kena bukan setakat belajar, menguasai dan menjalani jalan sufi. Maknanya kena belajar, tahu dan mengusahakan buat. Apa kita ngaji fiqh lah, kita belajar bab taharah, belajar tapi buatnya tak cuci juga. Jadi kita belajar kaifiat cara, lepas tu kita kena basuh lagu tu lah, lagu supaya kita belajar tu. Tasawuf pun lagu tu, kita belajar mengenal apa yang dikatakan najis batin dan bagaimana nak menyucikannya, lalu kita pun buatlah penyucian itu. Penyucian. Jadi secara umumnya nak membersih najis zahir ni yang menegah kita daripada sah semaya, sah ibadat, ialah bahan pencucinya air mutlak. Air mutlak. Lain daripada air mutlak tidak boleh buat bersuci. Walaupun air itu suci, walaupun air itu sedap, manis. Air muqayyad, mahal, manis, tapi tidak boleh menyucikan. Dia kena air mutlak. Maka dalam bab ibadat ni, dalam bab apa ni orang panggil tasawuf, ulama kata bahan pencucinya adalah zikir. Zikir. Nak cuci hati daripada segala kekotoran batin, kekotoran hati kita ialah zikir. Dan lain-lain ibadat pun ada berlaku penyucian juga. Tapi istilahnya zikir lah. Maka zikir itu bagaimana orang panggil nak memberi kesan yang cepat, kesan yang mudah dan yang cepat, itu kita kena ambil tariqah, iaitu himpunan-himpunan zikir yang disusun oleh orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sampai peringkat arifin billah, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak tariqah, jalan untuk nak mendekatkan hati kita kepada Allah, dan semua itu ialah himpunan zikir-zikir yang semuanya kita tahu adalah maksurat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu dikumpul, disusun. Dikumpul, disusun untuk diamalkan, untuk tujuannya supaya jadi bersih hati kita dan supaya hati kita boleh berhubung dengan Allah SWT dalam setiap ibadat kita. Jadi kitab yang kita nak mulakan ini sebenarnya bukanlah kita dapat sempurnakan
bidayah tasawuf dengan kitab ini? Tak. Kitab ini adalah satu daripada kitab yang sangat baik kita belajar untuk seterusnya kitab-kitab yang lain. Dan kitab ni dalam kerangka fardu ain kita jugalah. Baik, kitab kita ni kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang salik. Salik ni mana orang yang menjalani jalan nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yakni orang yang nak beribadat. Nah, berjalan salik ini salik orang yang jalan. Jalan itu mana orang yang melaksanakan ibadat-ibadat bagi tujuan dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi hidayatus salikin, petunjuk bagi orang-orang yang menjalani jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yakni orang yang nak melakukan amal ibadat, orang nak dekat dengan Tuhan. Fi suluki maslakil muttaqin, pada jalan-jalan, pada perjalanan fi suluki maslaki, pada menjalani jalan-jalan orang yang muttaqin, pada menjalani jalan-jalan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kitab ni untuk orang yang nak jalan pada jalan yang dijalani oleh orang muttaqin, maka antaranya inilah jalannya dalam kitab ni. Ia akan membagi ke 4 bahagian besar, iaitu dia sebut pertama dia panggil ibadat batin, ibadat zahir, maksiat zahir, ibadat batin, maksiat batin. Dia bagi empat tajuk besar lah. Dalam kitab ni. Lagu mana ibadat zahir? Orang muttaqi ni secara zahirnya bagaimana? Lepas tu maksiat zahir melalui bacaan doa yang 7. Ibadat pun melalui bacaan doa yang 7. Lepas tu ibadat batin, hati kita. Bagaimana hati kita nak ta'abbud dengan Allah Ta'ala melalui sifat-sifat mahmudah. Dan bagaimana kita nak menjauhi maksiat batin. Maksiat batin. Bagaimana kita nak menyucikan hati kita daripada rasa-rasa hati yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, yang kita panggil maksiat batin pun ya, kita panggil sifat mazmumah pun ya, dan dipanggil najis batin pun ya, najis batin pun ya. Itu dia panggil maksiat batin. Maka kitab ini pada membicarakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, ilmu kebatinan, khusus untuk dalam bab menyucikan hati kita, supaya hati kita ni mudah hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karangan Kiai Tuan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Dan kitab ini adalah sebenarnya terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Terjemahan karangan diterjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Maknanya teks dia asalnya berpandu kepada kitab itulah. Tapi disempurnakanlah, disyarah, ditambah lagi. Tapi orang panggil teks asalnya yang menjadi panduan pada kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Dikarang dengan bahasa Melayu, taghammadahullahu ta'ala birahmatihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memayungi Syekh dengan rahmatnya Allah, wa nafa'ana bi barakatihi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan keberkatannya Syekh. Amin summa amin. Baik, kita pergi sebab kita nak baca ni bukan secara panggil halus sangat, sebab kita yalah target kita, hasrat kita agak insya-Allah boleh khatam lah juga sepanjang PKP ni. Tapi tak tahulah setara mana PKP nak pergi ni. Tapi hasrat kitanya gitu. Kita tidak nak orang panggil panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akhir hambanya. Kumulai kitab ini. Abtadi'u kitabi. Ini kumulai itu mari mana? Mari daripada makna tepat takluk bismillah. Dah. Bismillah tu dengan nama Allah. Kumulai kitab ini itu adalah makna bagi muta'allaq. Tepat takluk bismillah tu harah ja. Dia nak tepat takluk dia kita kena takdir. Tepat takluk tu mahzuf. Dihazaf takdir. Dah. Uallifu kitabi. Aku menyusun kitab aku ni. Aku mengarang kitab aku ni. Kumulai kitab aku ini. Bismillah dengan nama Allah. Yakni dengan kerana Allah. Ar-Rahman yang amat murah. Yang amat murah dengan segala hamba-hambanya. Dengan segala makhluk-makhluknya. Di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang panggil bersikap Ar-Rahman, amat murah, amat borah dengan segala makhluknya di dunia ini, dengan ditentukan akan segala pemberian-pemberian dan secara azali lagi kepada makhluk-makhluknya, sama ada manusia, hayawan, manusia yang kafir, manusia yang mukmin, semuanya telah ditakkan kurnia-kurnia kesihatan, umur panjangnya, rezeki dan sebagainya, sama ada yang derhaka ataupun yang taat. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi maha mengasihani akan hambanya. Rahmat ni, rahim tu daripada rahmat, ini khusus bagi hamba-hambanya yang mukmin di akhirat. Hamba mukmin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuncak rahmat itu dimasukkan ke surga. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji bagi Allah. Alhamdu, segala puji itu lillah, tertentu bagi Allah. Segala pujian tertentu bagi Allah. Kerana tidak ada sesuatu pun yang bukan dengan kehendak Allah. Dan tidak ada sesuatu nikmat, sesuatu kebaikan, apa jua pun yang sampai kepada kita, melainkan itu adalah pemberian daripada Allah. Cuma melalui asbab-asbab yang Allah Ta'ala susun. Allah musabbibul asbab. Allah Ta'ala yang menjadikan sebab. Sebab itu disusun oleh Allah untuk menyampaikan dan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi kullum min indillah, baik buruk semuanya adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat kita adalah dapat kurnia yang baik, maka wajib kita bersyukur, dan ditakdirkan apa yang bagi kita kata kita tidak baik, maka wajib kita kena sabar. Sebenarnya semuanya baik belaka. Tidak ada qada yang tidak baik daripada Allah secara hakikatnya. Cuma kita bercakap secara adatnya, berasaskan kepada kehendak kita. Kehendak kita tu kadang-kadang dikuasai oleh nafsu kita. Maka lalu kita menilailah dengan nafsu kita. Hak kena dengan nafsu kita, kita kata molek, kita kata nikmat. Hak tak kena dengan nafsu kita, kita kata bala. Tapi semuanya itu daripada Allah. Dan tidak ada ketentuan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sesuatu yang kita tak suka, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hakmu tak suka tu sebenarnya baik bagi kamu, dan hakikatnya memang begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu ketetapan daripada Allah SWT. Dan kalau kita hadapi semua qada Tuhan ni dengan keimanan, maka jawapan yang akan keluar daripada orang-orang tasawuf, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang keluar daripada mulut orang yang kena Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah
pada setiap keadaan. Tak kira keadaan yang bagaimana pun yang Allah Ta'ala tentukan, jawapan dia alhamdulillah. Kita ni nak suruh jadi gitulah, payahlah. Hakikatnya memang gitu sungguh. Tapi kita ni yalah tak apalah, kita lebih kepada cara hidup syariat. Lalu kita ada alhamdulillah, kita ada na'udzubillah. Kita ada macam-macam lagi lah. Ada hak minta, ada hak na'udzubillah. Ada macam-macam. Itu kita lebih kepada gaya hidup syariat. Orang gaya hidup tasawuf lebih suci, lebih makrifat dia. Makrifat dia bukan setakat makrifat dalam ta'rif orang-orang usuluddin, tapi makrifat dia menepati ta'rif orang tasawuf. Makrifat yang sebenar, sekira-kira orang ni dipanggil ahli makrifat ataupun al-arifin billah, orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap iman dia tu yang tinggi, hatinya yang bersih, syuhud kepada kebesaran dan keagungan serta rahsia dan hikmah di sebalik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi dia alhamdulillah ala kulli hal. Kita yang iman duk mana, iman taklid kadang-kadang terik-terik pun ilmu yakin, makam kita dengan Allah Ta'ala tu jauh sangat lagi. Duduk di makam mana pun tak tahu lagi. Maka sebab itulah banyak yang kita ni orang panggil terlindung, terlindung, terhijab akan rahsia-rahsia di sebalik ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalunya kita nilai bukan dengan iman, nilai dengan nafsu kita. Bila nilai dengan nafsu, adalah yang kita lihat benda tu molek, benda tak molek. Bila kita sebab kena dengan nafsu, kita kata molek lah. Walaupun boleh jadi tak molek. Bila sebab nafsu, nafsu mempengaruhi kita tu sendiri, maka tasawuf ni sebenarnya antara perannya ni nak menundukkan diri kita daripada dikuasai oleh nafsu. Bukan nak menghapuskan nafsu, bukan nafsu nak hapus. Nak menundukkan dia, melemahkan dia nafsu, dan apa dia? Nak mengislahkan nafsu, memperbaiki nafsu. Sebab nafsu ni dia boleh dia boleh ditarbiyah. Dan nafsu dia akan suka akan apa yang dibiasakan dengan dia. Tapi asal dianya nafsu ni ammaratun bisu, tak juru Tuhan buat. Maka dalam ilmu tasawuf kita disuruh supaya mentarbiyah nafsu, mujahadah, lawan dia, didik dia sekira-kira nafsu kita jadi lagu mana, sama kehendak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selesa dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ditarbiyah, dididik, dibiasakan dengan tutup auratnya, pakai telekul labuhnya, pakai perdah. Jadi kita suka benda lagu tu, kita suka. Tu nafsu kita. Tapi orang tak biasa, tak suka. Mari rasa macam-macam. Supaya juga amat ibadat. Tapi dalam proses tu nak membiasakan nafsu tu dengan apa yang Tuhan suruh, tu dia paling perlu mujahadah, perlu kena lawan, kena melemahkan dia dulu, kena tundukkan dia pelemah. Tu proses-proses dia. Sebab itulah ada istilah-istilah bagi orang musuhkannya, kena uzlah, kena berkhulwat, kena uzlah, kena puasa, kena patai, kena mujahadah, macam-macam lagi lah usaha yang kena buat. Supaya nafsu tu daripada ammarah dia boleh bertukar kepada lawamah, dia bertukar kepada al-mulhimah, dia bertukar kepada mutmainnah. Itu kemuncak bagi orang yang salik ialah mutmainnah. Tapi permulaan bagi orang yang orang panggil orang yang arifin billah, itu baru permulaan dia. Sebab ada nafsu radiyah, ada nafsu al-mardiyah, ada nafsu kamilah, ada tinggi lagi lah peringkat-peringkat nafsu tu. Jadi kita ni, dia benda tu dia akan jalan dengan serentak, iaitu tahap keimanan kita, makam kita, darjat nafsu,
Dah. Jadi kalau tahap iman kita tu, tauhid kita tu iman taklid, dia tidak akan jadi makam kitanya iman tinggi. Dia tidak akan jadi nafsu kita tu mutmainnah, tak jadi. Dia kena naik tu orang panggil sutuk. Tahap iman kita tu tinggi. Ada ilmu yakin, hakul yakin. Barulah sesuai dengan tahap makam kita, maqamul muraqabah, maqamul musyahadah. Dan nafsu kita apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu orang panggil radiyah. Dia akan jadi lebar, dia tu akan naik sendiri. Dia tidak akan jadi. Dah. Orang panggil secara berasingnya. Jadi benda ni kalau kita nak orang panggil nak jaga lahiriah kita pun susah, hati lagi susah lah. Lagi susah. Sebab tu perlu kepada orang yang nak betul-betul nak jaga hati kat, dia kena uzlah lah. Lagi daripada sesuatu yang boleh menarik hati dia dalam kehidupan ni. Baiklah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-muftatahi bihi, yang dituntut memulai dengan dia, dengan Allah, fi kulli kitab, pada tiap-tiap kitab. Segala puji bagi Allah, tertentu bagi Allah. Yang dituntut yang dituntut memulai dengan dia, dengan pujian kepada Allah Ta'ala itu, fi kulli kitab, pada tiap-tiap kitab. Setiap kitab, setiap penulisan yang kita nak buat, maka dituntut akan sebagai tuntut sunat, kita kena mulakan dengan ucapan Alhamdulillah. Selain daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dia panggil itu permulaan hakiki. Alhamdulillah itu permulaan idhafi. Dan semuanya itu dah ada para ahli ulama mengeluarkan hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang menuntut dengan tuntutan sunat, memulakan penulisan khususnya, bahkan apa jua sekalipun yang bermanfaat, mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah. Bahkan sebahagian daripada apa yang disuruh kita buat, wajib nak kena mula seperti khutbah. Kena mula alhamdulillah, pujian kepada Allah, itu rukun. Nak baca khutbah rukun, memuji, nombor rukun yang pertama memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Tak ada tu tak jadi. Begitulah seterusnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nubuwatil mazkuri fil kitab. Dan wassalatu, dan rahmat Allah. Wassalatu, dan bermula selawat. Ay salatullah. Salatullah yakni rahmat Allah. Allah Ta'ala selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salluna ala nabi. Man salla alayya sallallahu alaihi asran. Sallallahu, selawat daripada Allah. Wassalatu ay salatullah, bermula selawat Allah, yakni rahmat Allah. Selawat daripada Allah tu mana rahmat. Bila kita selawat pada Nabi, Allah Ta'ala selawat pada kita 10 kali. Satu kali selawat Nabi, tu yang selawat kita 10 kali. Amal tu yang selawat, tu yang beri rahmat, 10 rahmat kepada kita. Rahmat tu maknanya kasih sayang Allah. Kasih sayang yang diterjemahkan dengan kurnia-kurnia. Semakin kita dapat rahmat Allah, semakin banyak kita dapat kurnia Allah Ta'ala. Apa dia kurnia? Kurnia yang mahal adalah taufik. Diberinya kita boleh beribadat. Bukan kurnia tu dunia tu tak ada tu, benda tu yang beri belaka tu. Tak kira selawat tak selawat. Kurnia tu ya taufik hidayah daripada Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Umur yang berkat, pemberian yang berkat, itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurnia daripada Allah Taala. Selain daripada rahmat juga kita akan dapat ismah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita dapat rahmat sebanyak-banyak daripada Allah, rahmat yang akan menatijahkan kurnia dan juga ismah daripada Allah Taala kepada kita.
Antaranya hadis Nabi kata melalui kita perbanyak ke selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sudah sentiasa mendapat rahmat. Ta'ala sentiasa selawat pada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi wassalatu wassalam, dan bermula rahmat Allah. Wassalam, dan salamnya Allah Ta'ala. Salam dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala sayyidina Muhammad, sentiasa turun kedua-duanya, sentiasa dilimpahi kedua-duanya ala Sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni khatamin nubuwah, ia merupakan kesudahan segala nabi-nabi al-madhkuri fil kitab, yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebut dalam Al-Quran, Nabi kita lah yang terakhir sekali, dan itulah yang kita intikadkan berdasar pada nas Quran. Nabi yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga rahmat dan salam Allah Ta'ala di atas keluarga Nabi kita. Siapa dia keluarga? Ulama kata setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu dianggap keluarga. Setiap orang mukmin layak mendapat, sentiasa mendapat rahmat dan salam daripada Allah. Wa ashabi, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang hidup semasa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, matilah keadaan agama dalam keadaan beriman, itu sahabat Nabi. Al-hadina lis-shawab, di mana sahabat-sahabat Nabi inilah yang berusaha dan meneruskan kerja-kerja Nabi, menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar. Menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar. Sahabatlah yang hijrah ke seluruh dunia untuk menyampaikan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabat aku tu seperti bintang. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana yang kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk. Maknanya apa yang kamu ikut daripada sahabat itu, itulah yang sebenarnya. Wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ma'ab, dan selawat dan salam juga atas yang mengikut bagi mereka itu sahabat-sahabat. Wa anit tabi'in wa ala tabi'in, dan di atas yang mengikut bagi sahabat, yakni generasi tabi'in. Tabi'in ni mana orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dan mengambil agama daripada sahabat. Dia tak ada ambil agama daripada Nabi, dia ambil daripada sahabat, dipanggil tabi'in. Wattabi'in lahum bi ihsanin, yang mengikut bagi mereka itu sahabat bi ihsanin, dengan segala kebaikan itu ila yaumil ma'ab, hinggalah kepada hari kiamat. Rahmat dan salam Allah Ta'ala itu sentiasa dilimpahi, dicuri atas sekalian mereka itu. Wa ba'du fayaqulul faqiru ila Allahil ghani Zussamani khadimul fuqara'i fi Makkatal Musharrafah. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, lepas daripada musannaf kita memulakan kitab seperti mana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai orang panggil mengikuti aturan Al-Quran itu, memulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Fayaqulul faqiru ila Allahil ghani, maka lagi akan berkatalah, lagi akan menulis fakir. Jadi musannaf kita basa ke diri dia tu fakir. Fakir itu maknanya yang berkehendak, diterjemahkan selalu, yang berkehendak ilallahil ghani, kepada Tuhannya yang amat kaya. Berkehendak kepada Tuhan, yang berkehendak kepada orang panggil kurnia-kurnia yang baik daripada Allah Ta'ala, pertolongan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan serta petunjuk
untuk meneruskan kerja dia ni, nak menulis, nak mengarang kitab. Tu dia dah. Ya, semuanya dibuat bismillah, dengan nama Allah, dengan kerana Allah. Tidak kerana orang lain. Dah, ikhlas dia buat. Dah. Untuk inilah nak mengajar kepada kita agama seperti mana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apa tujuan dan kehendak-kehendak yang lain. Apatah lagi berbentuk keduniaan dan sebagainya, jauh sama sekali. Iaitu siapa dia? Al-Abdul Fakir ni. Seorang yang sangat berkehendak pada Ta'ala, iaitu Abdul Samad, Syekh Abdul Samad Jawi, Al-Jawi. Dia orang Melayu. Dah. Al-Jawi ni makna Melayu. Al-Falimbani, daripada Falimban, Indonesia. Ia seangkatan dengan Syekh Daud Fatani. Masyhurlah ulama lah Ar-Rabbani. Dia ni banyak beda, dia orang sufi lah. Dia orang tasawuf. Dah kitab-kitab Melayu tasawuf banyak kita duk mengaji kan. Syekh Abdul Samad lah. Dah, Syekh Salikin pun Syekh Abdul Samad juga. Dah. Daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin tu. Tak silapnya. Dah. Banyak lah kitab Syekh Abdul Samad ni. Yang menjadi inilah pilihan pengajian kita ni di samping Syekh Daud Fatani. Dah. Dia tu berjual ulama ilmu, berjual pula. Berjual. Bukan setakat berjual kot medan penulisan ilmu, berjual dengan senjata. Orang kafir. Dah, perang lah, perang. Nah, suruhlah turun waktu siang nak taluk Fatani. Dah. Syekh Daud tu, Syekh Samad daripada Mekah nak turun mari. Mekah ni duduk Mekah. Nah, asal Palembang tapi duduk Mekah, turun mari perang. Semata-mata turun mari nak jihad. Dah, di Fatani. Maka Syekh Samad ni meninggal, nyebunuh ke siang. Kubur dia mana? Segara. Alik siang. Dah, atas Fatani ni, di atas Fatani lagi, atas lagi adalah kubur dia. Kubur yang besar. Bila kubur getah gitu ya, ada batu tutup macam gitu ya. Disembunyikan dulu. Lalu ni tu baru orang buat comel dah lah. Dia segera. Nah, kubur dia. Syekh Daud tak mati. Balik. Dah. Tu nak ayat ni Syekh Daud. Apa ni Syekh Abdul Al-Falimban. Tu mana orang yang benar-benar mengabdikan dirinya pada agama Allah SWT. Beramalnya, mengarang kitabnya, belajarnya, berjualnya. Khadimul fuqara, di mana dia ni khadim segala faqih, yakni orang yang khadimul fuqara fi Makkah al-Musharrafah. Orang khadim segala fuqara, segala faqih dan negeri Mekah. Maknanya dia banyak khidmat. Ayyuhat talibu lidaril akhirah, anna kitab bidayatil hidayati lil imami hujjatil islamil Ghazali radhiyallahu anhu. Jami'un lit taqwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi komentar pertama, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut bahawa i'lam, ketahui ulimu, ayyuhat talibu lidaril akhirah, ketahui ulimu, hei saudara kami. Saudara kami ai fiddin, saudara pada agama lah. Ketahui ulimu, hei segala saudara kami pada agama yang menuntut bagi negeri akhirat. Hak nak cari dunia tu, dia ada cara mana lah. Tidak nak rayak tu. Nak rayak kepada orang hak nak cari akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia ni bal tu'sirunal hayatad dunya. Malangnya manusia ni banyak
dah mengutamakan kehidupan dunia, mengutamakan hal-hal dunia. Dah bal tu'sirun hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi hak dia nak kecek kiranya hak orang nak akhirat. Hak tak nak akhirat ni dak kecek kira lah. Nah, sebab tu dia kata ketahui olehmu ayyuhat talibul lidal akhirah, ketahui olehmu saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yakni orang yang nak kejayaan di akhirat. Belalah dia ketinggalan di dunia ni pun tak cara. Belalah atas dunia tak ada kemudahan, tak kekurangan, tak cara. Sebab apa? Dia nak akhirat. Dah. Bukan apa saja apa ni panggil input yang ada pada dia, apa saja kelebihan yang ada pada dia, apa saja kemudian yang ada pada dia, maka dia laburkan ke akhirat sebab dia nak akhirat. Menepati dengan firman Allah Taala, apa dia? Dia kata lagu mana? Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Tu yang tu suruh. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Dan hendaklah kamu tuntut dengan apa yang Allah Taala datang pada kamu itu. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Dah, itu yang disuruh oleh Taala. Dan apa yang Tuhan beri taklah modal untuk kita cari akhirat. Umur, sepanjang umur. Dah. Jadi supaya juga Tuhan bagi Covid ke. Suruh cari apa dia dengan benda ni? Cari. Dah, dengan buat wari benda tu dengan suasana-suasana tu, sebenarnya untuk kita buat cari akhirat. Ada ruang-ruang yang banyak kepada kita untuk kita buat cari akhirat kita. Mudah-mudahannya begitulah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sambil-sambil itu jangan lupalah keperluan-keperluan daruriyat kita atas dunia. Itu daruriyat saja. Wala tansa nasibaka tu bahagia daruriyah, keperluan asasi kita atas dunia pun gunalah. Sekadar daruriyat kita. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Kalau kita contohi daripada Nabi, para sahabat gitulah. Nabi susah, bukan kata tak ada peluang nak jadi kaya. Allah. Nak jadi kaya, boleh tak nak jadi kaya lah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau datang ke dunia pun 70,000 buat mari pitih pun, tak ada sepagi habis dia bagi kat orang. Dia melabur ke akhirat lalu dah. Sipai lalu bong, sipai baik akhirat lalu. Melabur lalu. Dah buat beli dunia. Duk gitu saja. Dah. Begitulah juga. Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Bagaimana hak tu yang suruh, lagu tu dia buat. Dah. Jadi orang-orang yang nak akhirat. Hei saudara kami yang menuntut akhirat, nak royak siapa-siapa dia hak bahasa duk mikir nak cari kejayaan di akhirat, nak royak bui kata anna kitab bidayatil hidayah. Nah, bahawa kitab bidayatul hidayah lil imam hujjatul Islam al-Ghazali, kitab bidayatul bagi Imam Hujjatul Islam al-Ghazali radhiyallahu anhu itu jami'un littaqwal mazkur, ialah satu kitab yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu, diambil, yakni ambillah oleh kamu akan bekal akhirat, fa inna khairaz zadi taqwa, maka yang terlebih baik itu bekal ialah takut akan Allah Ta'ala. Kita nak kelak akhirat dah, maka kita kena bawa bekal akhirat. Bekal akhirat takwa. Maka takwa yang dikatakan bekal itu, kata Syed Abdul Samad, ianya terhimpun dalam kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Lepas tu dia ambil kitab ni,
sebagai kitab yang menjadi matan lah, kita kata teks untuk diterjemahkan kepada hidayatus salikin. Jadi muncullah juga. Jadi kita pun berasa nak belajar Bidayatul Hidayah diri tu kok Arab. Mengaji kita Arab bahaya. Cari kitab Melayu. Jadi mana hak Melayu Bidayatul Hidayah? Hidayatus Salikin. Jadi kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah itu adalah kitab yang merangkumi di dalamnya ilmu-ilmu yang membawa kita kepada takwa. Takwa yang disebut oleh Allah dalam kitab Al-Quran sebagai apa yang disuruh kita tuntut sebagai bekal kita di akhirat. Jami'un littaqwa al-mazkur fi qouli ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, mengambil bekallah oleh kamu untuk akhirat, fa inna khairaz zadi, maka sebaik-baik bekalan untuk bawa akhirat itu adalah takwa. Takwa tu ada beberapa makna kita sebut dah dulu. Pertama, takwa dengan makna takut hati kepada Allah Ta'ala. Takut. Macam mana nak suruh kita jadi takut hati kepada Allah? Ilmunya adalah kitab Bidayatul Hidayah. Takwa juga dengan makna taat. Taatlah kepada Allah, buat suruh tinggal lagi. Maka mana yang Tuhan suruh, mana Tuhan larang? Untuk mendapat orang panggil takwa, nak mentaati tu buat Tuhan suruh, adalah kitab Bidayatul Hidayah. Tapi orang tasawuf, takwa bagi tasawuf dia meninggalkan hati daripada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu takwa, pengertian takwa. Orang tasawuf pakar. Banyak kan, iaitu meninggal hati daripada yang dilarang oleh Allah. Artinya tak ada mari pun rasa hati nak buat Tuhan larang. Itu yang bertakwa. Dan kalau kecek, banyaklah kitab-kitab bab fadilat takwa ni, banyak sangatlah. Dihimpunkan berpuluh-puluh-puluh. Kelebihan takwa. Kitab ni berasa ada banyak juga disusun oleh musannaf kita, kelebihan takwa berdasar pada ayat Al-Quran. Jadi sebab itu keseluruhannya, untuk nak berjaya kita sebagai orang manusia, cita-cita kita saya nak jadi orang bertakwa. Kita sebagai manusia ni nak berjaya hidup dunia semua sekali, ialah saja, kena ada saja, takwa. Ada orang ni sebutir, dapat orang ni berjayalah kita seluruh kehidupan kita. Atas dunia kita berjaya bila ada takwa kita. Ayat Quran, bila bertakwa lagu mana? Ayat sebut dina lah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atas dunia rezeki yang tidak orang panggil terhingga, ada takwa. Kalau bab dunia, dalam kubur akhirat selesai belaka, ada takwa. Sebab tu sepatutnya ngaji nak suruh selamat dunia nak suruh selamat atas dunia, dalam kubur akhirat ngaji saya, iaitu untuk menjadikan kita orang yang berpangkat muttaqin, orang yang bertakwa. Dia ingat surga-surga tu uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Ada tu akhirat. Banyaklah lagi akhirat kita boleh tengok. Musannaf kita susun kelebihan takwa tu, bab kelebihan banyak dasar pada ayat Quran. Sebab itu terutamanya kita nak akhirat, maka ada lah muttaqin, takwa. Maka kita nak dapat takwa sebagai bekalan dan kelengkapan kehidupan kita. Di mana nak cari? Antaranya kata Syekh Abdul Samad, ilmu bab takwa ni kita boleh ambil, boleh dapat dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Duduk situ. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Jadi jangan ingat ngaji agama ni, ngaji akhirat, orang nak mati, bukan.
Ngaji agama tasawuf ni siap orang nak mati, orang nak akhirat bukan. Ngaji agama ni lah ngaji untuk keperluan hidup dunia dan akhirat, bukan keperluan hidup akhirat saja, bukan orang nak mati, orang nak hidup atas dunia pun. Inilah ilmunya. Nah, untuk mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat. Bukan untuk akhirat saja, dunia dan akhirat. Dah. Bila kita ayat Quran banyak dah. Bila kita tutup akhirat, bila kita ngaji bab ni, bab orang panggil, kita panggil agama lah. Agama sinonimnya bercakap tentang akhirat. Dosa, pahala, surga, neraka, pengabdian diri dengan Allah Ta'ala gitu gini. Mau tidak kita tak kecek lah bab ekonomi ke apa. Tetapi dah. Man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harsih. Tak, siapa dia yang menuntut akhirat, maka kami tambahkan baginya habuannya. Maksudnya, ulama tafsir kata, atas dunia. Kita ngaji akhirat, kecek akhirat, belajar akhirat, tapi nazid lahu fi harsi, itu yang kata. Kami tambahkan pada habuannya atas dunia. Nah, tapi wa man kana yuridu harsad dunya, nu'tihi minha. Tak, siapa dia yang nak cari dunia, kami beri dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada apa-apa bahagiannya di akhirat. Kalau kita ngaji dunia tu beri dunia, nuti minha, tu janji Allah. Tapi akhirat ke boleh? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat tak ada. Di agama akhirat nazid lahu. Dah akhirat tu sama tolong kita duk cari dah. Kita duk buat dah. Dah. Dengan jaga orang panggil amal ibadah kita, sembahyang apa gitu gini semua sekali. Tapi dunia nazillah. Tu tak. Dah, tapi tak ramai orang yang ambil perhatian dua dalam satu ni. Dah, dalam bab ngaji dua dalam satu. Ngaji agama boleh dua perkara. Jari orang try. Dalam benda-benda lain banyak orang faham dua dalam satu ni, nak cari sangatlah. Sekejap boleh dua perkara. Dah. Dalam bab ni kurang. Dah, sekejap ngaji satu bidang saja, tapi kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Sebidang ngaji. Dah. Sebidang. Kita akan tengok lagi akhirat lah. Penat dia katok. Bukan katok, pun katok lah ni. Nanti lepas dalam bab kelebihan-kelebihan ilmu ni, jagalah. Nonye lah nyawa dia. Nah, kita masuk bab lepas ni. Bila kita belajar tu bermatlamat dunia, teruk dia pergi. Boleh tengoklah. Kena bertaubat lah. Wajib bertaubat. Itu satu kesalahan besar yang kita usahakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah. Dalam kitab ini terhimpun ilmu manfaat dunia dan akhirat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yang dipilih dan diterjemahkan oleh Syekh Abdul Bidayatul Saliki ini, ngaji kitab ni menguasai ilmu dalam kitab ni ialah ilmu yang memberi manfaat dunia akhirat, bukan akhirat saja, dunia akhirat. Mana ilmu yang kita menjadikan asbab kepada kita boleh senang hidup di dunia dan boleh senang hidup di akhirat. Dah. Bukan kata tapi orang tak faham tak? Dah, ngaji agama ni apa dia? Nak makan gapo? Nak makan gapo? Nak pergi anak bini gua no. Lepas tu dia pun palinglah kita tak boleh. Kena ada juga ngaji bahasa dunia ni, kemahiran kena kena ngaji juga bab dunia, kena ada kemahiran juga. Tidak payah nak hidup lagu mana atas dunia. Bukan ilmu dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ilmu manfaat dunia dan akhirat. Ngaji agama dak ayah ngaji dah orang lain. Dak ayat dah. Dak pandai dunia betapa. Tapi
Nah, bila memang selalulah kita dengar tak boleh kena gabung, kena ada juga kepandaian. Tak payah. Tu orang panggil, orang kita duk mikir dunia lagi. Yes, kita tasawuf, tauhid dan sebagainya. Kita tengok. Ada. Kemuncak orang yang hebat dekat dengan Tuhan takwa ni, orang yang hanya ada Allah. Ada tak rasa besar, rasa nak dunia? Hubbud dunia tu adalah sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Maksiat batin. Najis batin. Ra'su kulli khati'atin. Kepala bagi segala kejahatan. Hubbud dunia, hubbul jah, hubbul riyasah. Itu dia panggil sifat mazmumah. Najis batin. Jadi kita akan ngaji. Wajib disucikan daripada hati. Apa-apa kita nak cari jalan, nak usaha, nak boleh benda tu pula. Ya. Nah, kenapa dia? Tu soalan. Jadi kalau duduk main benda tu lagi, tasawuf kita tu, tak kena lagi lah tu. Nah, Allah saja. Tak boleh kena usaha. Tak, kena makan juga. Allah. Pergi sikit lagi. Tu kita tak sapa. Tak sapa. Mana kita duk masih lagi terbelit dengan dunia-dunia kita. Lalu kita pun banyaklah gitu gini belit tak terlucu. Bila kita terlucu ada masalah ke apa? Nah, tu yang berlaku boleh sihat, boleh sakit, tu yang sihat. Kenyang, lapar, Allah Ta'ala juga. Kau ada benda lain boleh kenyang, boleh lapar. Senang, susah ke apa, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang lain tidak boleh memberi bekah. Capung yang tauhid. Tu yang kena iman tu, ia kena sempurna kan lah. Sempurna kan. Jadi oleh kerana kita ada unsur-unsur boleh memberi bekas selain pada Allah Ta'ala, itu jadi masalah. Lalu kita pun perlu kepada benda ni. Perlu. Maka nak usah dapat ke benda tu. Asbab boleh memberi bekas ke tak asbab? Tidak boleh memberi bekas. Hanya Allah. Jadi sebab itu, menekuni ilmu agama ni, khususnya bila ilmu khususnya di sini, Bidatul Hidayah ni kata saya bersama, satu ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Jadi kita ngaji gani ni bukan ngaji akhirat untuk kesenangan dunia dan akhirat. Bukan kesenangan akhirat saja. Isunya bila kita dikasih oleh Allah, tu boleh kenyang, kita tak makan. Gitu. Banyak perkara, banyak sangatlah. Saya boleh bui. Macam-macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu berlaku. Tapi nak sapa hati kita situ lah. Maka sebab itulah kita ini, katanya Syekh Abdul Samad, kitab Imam Ghazali Bidatul Hidayah ni, satu kitab yang ada di dalamnya ilmu takwa. Ilmu yang membawa kita kepada takwa, yang mana takwa itulah bekalan kehidupan yang terbaik untuk kita nak hidup dunia dan akhirat. Jadi nombor satu sekali, ubahlah persepsi kita bahawa ngaji agama ni tak boleh buat cari makan. Bukan. Agama lah, ilmu inilah ilmu yang boleh membawa kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja tak. Dunia dan akhirat.